Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan tunjukkan cara untuk kita buat pentafsiran yang ada jawapan yang terbuka. Okay, yang ada jawapan yang terbuka. Okay, first kali saya dah sediakan template untuk kita nak isikan nama, kelas dan nombor pelajar. Okay, first kali kita akan tekan window, shift dan S untuk kita cropkan nama, nombor dan pelajar. Okey, sebelum kita cropkan, kita kena pastikan nama, nombor dan pelajar ini berada dalam keadaan yang maksimum supaya tidak pecah semasa kita nak buat crop tadi. Okey, control window. Okey, kita kena tekan window, shift dan S. Okey, bila ada seperti ini, kita dah boleh snapkan dia, snapkan rapat-rapat supaya kita tidak membazirkan ruang. Okay, selepas snap, kita akan buka dokumen yang baru supaya di mana dokumen ini adalah dokumen ujian kita. Okay, dokumen ujian yang kita akan beri kepada pelajar. Okay, kemudian kita pastekan dia. Okay, pastekan dia, kita susun supaya dia berada dalam keadaan yang cantik. Okay, kemudian bagaimana kita nak isi untuk ini? Jadi pelajar tidak boleh edit lagi nama, kelas dan nombor pelajar. Okay, dalam Word ini pelajar tidak boleh edit lagi kerana dia adalah bentuk gambar. Kemudian bagaimana kita nak buat ruang untuk masukkan data, untuk pelajar masukkan data. Okay, kita pilih di sini insert. Kemudian kita pilih text box. Okay, ambil text box. Okay, jangan risau, ambil text box. Kemudian kita tengok di sebelah kiri. Okay, kita keluarkan simbol ini, layout option. Kemudian kita pilih okay, in front of the text. Okay, jangan risau, kita padamkan. Kemudian kita masukkan dia di dalam ruangan ini supaya pelajar boleh menulis. Okey, pelajar boleh menulis namanya di sini. Okey, di sini kita boleh tukarkan. Okey, kita boleh tukarkan pada bentuk yang contoh yang menarik sedikit. Okey, kemudian kita copy dan paste. Okey, untuk ruangan untuk kelas. Okey, ini adalah ruangan untuk kelas. Kita copy yang ini dan paste untuk ruangan. Okey, ruangan untuk nombor pelajar. Okey, pelajar akan isi namanya di sini. Contoh nama yang saya berikan. Okey, Hafiz. Okey, pelajar juga boleh betulkan fontnya. Okey, contoh 2A. Okey, 2A, nombor pelajar 2121. Ini contoh nombor pelajar. Okey, pelajar akan boleh editkan nama, kelas dan nombor pelajar. Okey, ini adalah tujuan untuk keselamatan. Jadi kita tahu pelajar akan hantar mengikut nama mereka. Okey, tiada peniruan boleh dilakukan kerana nama sendiri di dalam di dalam file tersebut. Okey, kemudian kita akan masukkan soalan. Okey, kita akan masukkan soalan. Okey, ini adalah contoh soalan yang berikan sebagai soalan pentafsiran untuk peperiksaan. Okey, kita akan tarik sebagai sebesar yang boleh supaya kita boleh capture dengan tiada masalah. Okey, tiada pecah semasa kita capture gambar kita. Okey, control window, shift dan S. Kemudian kita tampal ke dalam soalan tadi. Okey, yang ini terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Okey, kita lihat bersesuaian atau tidak. Okey, kita ubah bagi kedudukan yang lebih baik. Okey, kemudian kita akan tampalkan soalan kita di sini. Okey, ini contoh soalan. Bagaimana kita nak berikan ruang jawapan kepada pelajar untuk pelajar isi menggunakan words. Okey, mudah saja, sama seperti yang tadi. Okey, kita kopikan dan kita paste saja di sini. Kemudian kita adjust. Okey, nama Hafiz ni kita padam sebab kita bukan nak nama Hafiz. Okey, kita akan masukkan ruangan menjawab di sini. Okey, ruangan menjawab di sini. Okey, ruangan menjawab di sini. Okey, mudah saja, pelajar akan jawab di sini. Untuk yang kedua pun sama, copy. Okey, mungkin kita nak ubah menjadi warna yang lain. Okey, kita boleh ubah
untuk menjadi warna yang lain. Copy semula. Okey, copy semula dan pastekan jawapannya. Okey, dan pastekan jawapannya. Okey, ini adalah ruangan untuk pelajar menjawab. Di sini adalah ruangan untuk pelajar menjawab. Pelajar akan jawab di sini tanpa mengganggu soalan. Okey, pelajar akan jawab di sini tanpa mengganggu soalan. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Okey, contoh jika soalan yang ketiga ini okey, memerlukan pelajar melukis carta alih, contoh. Okey, abaikan soalannya. Okey, jika di sini pelajar perlu melukis carta alih, pelajar boleh melukis carta alih. Okey, pelajar boleh melukis carta alih menggunakan insert, function insert yang ada dalam function insert yang ada dalam ada dalam tab insert ini. Insert kemudian shape. Insert shape yang ada dalam function word ini. Ini contoh. Ini contoh saja. Jika pelajar nak upload gambar, pelajar juga boleh upload gambar. Insert picture. Contoh insert picture. Pelajar boleh insert picture juga di sini. So, tak ada masalah untuk jawapan berdasarkan gambar atau jawapan berdasarkan lukisan atau jawapan yang memerlukan ruang penulisan yang banyak. Setelah 3 cara untuk jawapan terbuka itu saya telah tunjukkan. Sekarang adalah masa untuk pelajar savekan fail ini. Untuk pelajar savekan fail ini, arahannya adalah save as. Save as Hafiz. Contoh namanya Hafiz. Ini contoh namanya Hafiz. Hafiz dan PDF. Sebab kita nak tanda dalam bentuk PDF. Dia savekan ini sebagai hafiz.pdf. Kemudian dia akan uploadkan Hafiz ini di dalam Google Classroom. Kita ke Google Classroom. Ini adalah test modul yang saya telah buat untuk testkan bagaimana kita nak tanda dalam Google Classroom. Sekarang kita ke contoh yang pertama, contoh Chan Yu Heng. Dia hantar, ini adalah contoh soalan yang dia hantar dan dikonvertkan dalam bentuk PDF. Pelajar akan hantar jawapan seperti ini. Contoh jawapan pelajar. Ini test modul saja, jadi pelajar tidak menjawab penuh, pelajar hanya menjawab contoh soalan saja. Setelah kita dapat fail ini, kita akan download fail ini. Contoh namanya Chan Yu Heng. Kita akan downloadkan failnya. Kemudian kita akan buka failnya menggunakan perisian Microsoft Edge. Microsoft Edge yang membuka PDF ini. Microsoft Edge adalah perisian yang percuma yang kita boleh buka PDF dan edit PDF. Bagaimana kita untuk edit PDF? Kita cuma boleh menandakan. Kita tukarkan kita punya pen kepada warna merah. Kemudian kita boleh start menanda. Kita boleh start menanda. Contoh jawapan yang pertama. Jika tidak cukup besar, kita boleh besarkan. Contoh jawapan yang pertama adalah panjang dan lebar. Jadi 1 markah. 1 markah. Jawapannya betul. Kita boleh tandakan betul di sini, 1 markah. Kemudian untuk arahan pemalar adalah ini betul, 1 markah. Kemudian 3 mungkin salah. 0 markah. Jadi kita boleh dapatkan markahnya. Setelah kita dapat markahnya, contoh 70/100. Bulatkan jawapan dia. Jadi markah kita telah paparkan di sini. Penandaan juga telah berjaya dilakukan. Kemudian kita save. Kita save. Bagaimana kita nak save? Kita save. Contoh, sebelum savekan kita kena sediakan satu folder di komputer kita. Saya berikan tajuk folder itu adalah ujian. Kemudian nama sudah ada untuk yang pertama tadi. Nama yang kedua adalah Chan Yu Heng, MOE. Kalau di sini kita tengok
dia punya kelas, kita boleh tambahkan kelas apa di sini. Contoh kelas 4, okey, 3AK1, contoh 3AK1. Jadi kita dah tahu Chan Yu Heng ini berada dalam kelas 3AK1. Okey, kita savekan. Okey, kita boleh tengok dalam folder kita. Okey, dalam ujian tadi sudah ada dua markah pelajar. Okey, tengok yang pertama, kita boleh lihat yang pertama. Okey, yang pertama ini adalah Chan Yu Heng punya, dan yang kedua adalah Ko Chu Min. Okey, ini contoh. Okey, contoh sahaja. Okey, setelah kita berjaya meletakkan kesemua data atau kesemua markah-markah yang kita tandakan dalam folder ini, jadi kita boleh masukkan markah terus ke dalam borang pentafsiran yang disediakan untuk sekolah masing-masing. Setakat ini sahaja penerangan untuk pentafsiran terbuka. Okey, jadi saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda untuk digunakan untuk pentafsiran atas talian. Okey, sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di dalam video yang akan datang. Terima kasih atas masa anda. Sila like, share dan subscribe pada channel ini.